Ana baina naumi wa yaqadati. Saya ketika berada dalam keadaan antara tidur dengan jaga. Jadi kita tahulah yaqadah itu lawan daripada tidur. Yaqadah lawan daripada naum, tidur. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, la maksuda illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama Tuan Guru Dr. Haji Jahid yang di sini, Dr. Khalidi Abdi. Dan pada hari ini saya ada beberapa persoalan yang saya nak utarakan terhadap Tuan Guru untuk diberi penjelasan supaya masyarakat Muslim kita, khususnya masyarakat Malaysia kita, mendapat manfaat dan kefahaman yang benar tentang isu-isu yang timbul dalam masyarakat. Pada masa sekarang ni, lebih kurang dalam 3 bulan kebelakangan ni, ada isu utama yang berkaitan dengan yaqazah ataupun bertemu Rasulullah SAW secara jaga, ataupun bertemu pendakwaan, bertemu dengan wali-wali, terutamanya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Tok Kenali dan pelbagai nama-nama wali-wali dikaitkan yang dikatakan bertemu secara jaga. Jadi dan juga di samping itu ada setengah dakwaan di mana apabila berlaku satu-satu isu, dia boleh ada setengah guru, dia boleh mendakwa bahawa dia boleh berjumpa terus kepada Rasulullah ataupun bertanya terus kepada Rasulullah dengan hanya masuk bilik saja. Jadi minta izin tuan, saya mohon penjelasan mengenai konsep yaqazah ini, macam mana pandangan ulama-ulama Islam mengenai yaqazah ni, dan macam mana pengalaman-pengalaman kiranya ada berkaitan yaqazah ni juga tuan, sama ada bertemu Rasulullah ataupun bertemu dengan Nabi Khidir ataupun wali-wali yang lainnya tuan. Minta izin tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Istilah yaqadah mungkin ramai yang belum memahami, maka perlu saya terangkan terlebih dahulu maksud yaqadah yang selalu digunakan oleh masyarakat kita. Dari segi bahasa, yaqadah itu ialah sedar, lawan kepada tidur. Misalnya kalau kita kata ana baina naumi wa yaqadati, saya ketika berada dalam keadaan antara tidur dengan jaga. Jadi kita tahulah yaqadah itu lawan daripada tidur. Yaqadah lawan daripada naum, tidur. Dalam bahasa kita, yaqadah itu maknanya jaga. Tapi yaqadah ini sudah dijadikan istilah oleh setengah masyarakat Islam, istilah yang menggambarkan berlakunya pertemuan antara seseorang dengan tokoh-tokoh agama dalam Islam, seperti bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqadah atau jaga, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ataupun Nabi Allah Khidir secara jaga. Ini diistikan yaqadah.
Daripada konsep Yaqadah yang demikian, merebaklah kepada konsep-konsep Yaqadah yang lain. Misalnya, merebak kepada konsep Majlis Yaqadah. Majlis Yaqadah yang pernah dilakukan oleh setengah golongan agamawan di Malaysia ini, kumpulan-kumpulan tertentu, ialah mereka mengadakan majlis zikir yang khusus, diikuti dengan kuliah agama yang khusus, di mana majlis itu kononnya orang yang memimpin majlis Yaqadah ini nampak tokoh-tokoh tertentu, seperti nampak Rasulullah yang dia sendiri nampak para wali-wali, nampak Syekh Abdul Qadir Jilani, atau nampak Nabi Allah Khidir, atau tokoh-tokoh ulama yang mereka sanjung. Bukan saja setakat nampak tokoh-tokoh tersebut, pemimpin Yaqadah ini juga, Majlis Yaqadah ini juga mendakwa mereka boleh mengetahui isi hati para jemaah yang hadir pada masa itu, sama ada baik niat mereka atau sebaliknya buruk. Dan setengahnya sesudah Majlis Yaqadah itu tamat, maka adalah di antara jemaah yang hadir dalam Majlis Yaqadah itu dipanggil dan diberi penerangan kesalahan-kesalahannya yang telah dilihat oleh pemimpin majlis itu, untuk diperbaiki dosa-dosanya, niat jahatnya dan sebagainya. Sebenarnya majlis-majlis Yaqadah ini dilakukan secara rahsia, dihadiri oleh jemaah tertentu yang memang yakin dengan guru yang memimpin Yaqadah itu. Dan saya sendiri pernah menemui kumpulan-kumpulan yang melakukan majlis Yaqadah ini di sekitar Magelang, dan saya dapati semuanya majlis-majlis Yaqadah ini adalah majlis yang direka-reka, didalangi oleh iblis dan syaitan. Jadi berkenaan majlis Yaqadah ini memang satu majlis yang, kalau kita nak cakap cara jelas lah, majlis pembohongan, penipuan. Karena setengah yang memimpin majlis Yaqadah ini memang orang yang tidak tahu agama. Setengahnya itu menggunakan kekuatan pukau. Jemaah yang hadir itu memang sudah terpukau, sehingga menganggap pemimpin Yaqadah itu adalah wali Allah yang memang tahu rasul-rasul. Dan ada di antara mereka yang mengikut majlis Yaqadah ini bertemu dengan saya, menceritakan apa yang berlaku A sampai Z. Dan saya dapati memang majlis Yaqadah yang berlaku itu adalah majlis syaitan. Kalau tidak didalang syaitan, tidak begitu. Dan ada unsur-unsur pukau. Sekarang saya fikir sudah saya terangkanlah istilah Yaqadah yang berkaitan dengan majlis Yaqadah. Sekarang saya nak terangkan tentang Yaqadah dalam konteks nampak tokoh-tokoh Islam tertentu, terutamanya nampak Rasulullah, nampak nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, nampak tokoh-tokoh agamawan yang hebat, terutamanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Allah Khidir, kalau dalam tarekat Naqsabandi, Syekh Bahuddin, begitulah seterusnya.
Jadi yaqadah kerana nampak atau ditemui atau menemui tokoh-tokoh tertentu ini, khasnya yaqadah terhadap Nabi Muhammad SAW atau tokoh-tokoh agamawan yang hebat ini telah pun dipetuakan oleh para ulama. Saya sangat tertarik hati dengan dua pandangan ulama. Jadi apa yang saya cakap di sini bukan pandangan saya. Saya hanya mengimbau balik pandangan ulama. Ada dua ulama yang memberi pandangan yang jelas, yang saya sangat tertarik hati untuk saya ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu pandangan Imam Ghazali, keduanya pandangan Imam Syuuti, Al-Hafiz Imam Syuuti. Imam Syuuti adalah tokoh hadis, hafiz di bidang hadis. Meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Beliau ada mengarang sebuah kitab yang khusus mengenai yaqadah. Kitab yang ditulis oleh beliau bertitel Tanwirul Khalaq fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malak. Dalam bahasa kita, tajuk buku ini bermakna mencerahkan, menerangkan kegelapan malam mengenai hukum harusnya melihat Nabi dan malaikat. Yang kedua ialah Imam Ghazali yang meninggal dunia tahun 505 Hijrah, yang tak perlu saya nak kenalkan pada tuan-tuan. Dua ulama tersebut mempunyai pandangan yang serupa dari satu sudut, tapi ada perbezaan dari sudut yang lain. Kedua-duanya mengatakan wajar dan harus berlakunya menemui Rasulullah secara jaga, jika dipandang dari segi kodrat dan irada Allah, rahmat Allah. Saya tegaskan lagi sekali, kedua-duanya mengatakan bahawa melihat Rasulullah secara jaga itu bila dilihat dari kekuasaan Allah, dilihat dari rahmat dan kasih sayang Allah, maka harus. Makna harus itu boleh berlaku, tidak mustahil. Tetapi kedua-duanya mempunyai pandangan yang berlainan dari satu sudut lain, iaitu yang dilihat oleh seseorang itu terhadap Rasulullah, adakah tubuh badan dan roh Rasulullah sepenuhnya ataupun hanya bayangan Rasulullah semata-mata. Imam Syuuti mempunyai pandangan bahawa seseorang yang memang hampir kepada Allah harus dikurniakan oleh Allah dapat bertemu, memandang Rasulullah tubuh badan dan rohnya sekali seperti Rasulullah semasa hidup. Itu pandangan Imam Syuuti dalam kitab Tanwirul Khalaq fi Jawazil Ru'yatin Nabi wal Malak. Tapi pandangan Imam Ghazali berlainan sedikit. Imam Ghazali mempunyai pandangan hanyalah yang dipandang oleh seseorang, bukanlah yang dipandang oleh seseorang mengenai tubuh badan Nabi itu hanyalah bayangan saja. Di dalam bahasa Arabnya misal bagi tubuh badan Nabi, bukan tubuh badan Nabi sebenar. Jadi bayangan saja. Bila bayangan itu
mungkin kita boleh rupakan macam kita melihat bayangan seseorang di TV. Membaca warta berita itu bayangan. Dia bukan orang sebenar. Yang itulah perbezaannya. Jadi kesimpulannya, kedua-duanya mengatakan harus berlaku. Maknanya boleh berlaku seseorang yang dipilih oleh Allah, bukan semua orang. Seseorang yang dipilih Allah dikurniakan karamah oleh Allah melihat Nabi. Kata Imam Syuuti, tubuh badan Nabi yang sebenar. Kata Imam Ghazali, bukan tubuh badan Nabi sebenar, cuma misal, bayangan tubuh badan Nabi. Itu. Bagaimanapun, sesudah kita mengetahui kedudukan atau keharusan berlakunya yaqadah terhadap Nabi, maka begitulah tokoh-tokoh yang lain harus. Maknanya ada kemungkinan seorang mukmin yang tertentu dikurniakan oleh Allah dapat bertemu dengan Nabi Allah Khidir, dapat bertemu misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani atau siapa saja. Sama ada tubuh badannya betul ataupun bayangan. Tapi Imam Syuuti kata kalau tubuh badan tu Nabi saja. Yang lain-lain tu tak, cuma bayangan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sesudah kita mengetahui kedudukan hukum keharusan tadi, ini ingat ya, ini bukan pandangan saya menyampaikan saja pandangan dua orang tokoh, Imam Ghazali dengan Imam Syuuti. Imam Ghazali kita tahulah dia seorang ahli tasawuf. Kata Imam Ghazali, kalau seorang itu sentiasa bermujahadah setiap masa, zahir batinnya semakin bersih, imannya ditingkatkan oleh Allah, dihampirkan oleh Allah, menjadi orang yang sampai-hampir kepada Allah, maka tidak mustahil orang tersebut boleh memandang misal bagi tubuh Rasulullah yang sebenar. Bukan tubuh Rasulullah sebenar, tapi misal. Walaupun misal, macam tubuh badan Rasulullah sebenar lah. Karena syaitan tidak boleh menyerupa Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syuuti pun menegaskan begitu, bukan semua orang tertentu yang layak. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkara yang lain yang perlu kita ketahui asas pemikiran yaqadah ini ialah yaqadah dalam konteks melihat Rasulullah dan tokoh-tokoh tertentu itu adalah termasuk dalam bab karamah. Dalam bab karamah. Maknanya seseorang yang dikurniakan oleh Allah melihat Rasulullah, sama ada seperti yang Imam Syuuti bayangkan, tegaskan, ataupun yang Imam Ghazali tegaskan, pengalaman itu adalah termasuk dalam bab karamah. Bila bab karamah berarti itu adalah kurniaan daripada Allah. Karena itulah maka kita nak tahu apa ciri karamah itu. Oleh kerana melihat Rasulullah tadi saya yaqadah termasuk dalam bab karamah, maka tidak akan dikurniakan karamah itu kepada orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang suka memecahkan amanah. Hanya orang-orang yang tertentu yang betul-betul amanah saja yang dikurniakan oleh Allah. Nampak Rasulullah secara yaqadah.
Apa makna amanah di sini? Makna amanah antara amanah sifat amanah orang yang dikurniakan oleh Allah bertemu Rasulullah secara yaqadah itu ialah dia tidak akan menceritakan kepada sesiapa kecuali tercerita. Memang terdapat barisan ulama yang ramai yang pernah menceritakan mereka bertemu Rasulullah. Tetapi mereka menceritakan pengalaman mereka itu tidak sengaja. Macam mana dikatakan tak sengaja? Mungkin ketika orang tersebut berbual dengan seorang murid kanannya, tercerita. Lalu murid kanannya ini dari satu masa ke satu masa ceritakan kepada kawan-kawan. Akhirnya sesudah bertahun-tahun, mungkin sudah wafat, orang yang dikurniakan oleh Allah karamah melihat Rasulullah ni tersebarlah. Oh, arwah itu dulu pernah bertemu Rasulullah. Yang penyebaran ya, penceritaan secara ini tidak dikatakan pecah amanah. Sebab dia bercerita tidak sengaja. Kalau bercerita secara sengaja, ini pecah amanah. Maknanya, kalau seorang itu pada satu malam, dia berpengalaman macam jumpa Rasulullah, lalu dia panggil jemaahnya, aku nak cerita malam tadi aku jumpa Rasulullah. Ini bohong. Ini 100% bohong. Sebab apa? Dia tak amanah. Allah tak akan kurniakan kepada orang yang tak amanah. Kerana karamah itu amanah. Sebab itu, mereka yang dikurniakan Allah karamah sangat takut. Jangankan nak cerita. Takut kalau orang tahu. Takut kalau orang tahu dia dapat berjumpa Rasulullah pada satu ketika. Orang tahu sendiri pun dia takut. Apatah lagi dia nak ceritakan. Lagilah takut. Orang tahu dengan sendiri pun dia takut. Apatah lagi dia nak cerita. Tentu tak akan ceritakan. Ini yang pertama ya. Orang yang dikurniakan oleh Allah karamah nampak Rasulullah cara yaqadah ialah orang yang benar-benar amanah dengan pengertian dia tak bagi tahu siapa pun kecuali tercerita. Seperti yang saya gambarkan tadi. Karena itu orang yang benar-benar mimpi ataupun berjumpa Rasulullah secara yaqadah, dia takut kalau orang ramai tahu. Lebih takut lagi dia menceritakan pada orang ramai. Jadi maknanya kalau seorang itu menceritakan dia pernah menemui Rasulullah secara jaga pada malam jemaat lepas ke, 2 minggu lepas ke, malam semalam ke, ini memang tak betul. Cerita itu kita anggap ini cerita tak betul. Sebab apa? Dia cerita. Kita boleh tolak tak? Kita boleh tolak. Tak betul. Apatah lagi, dia baca khutbah, jemaat ke apa, dia cerita. Dia selingkan. Tuan-tuan, saya ambil kesempatan dah dalam khutbah ni. Saya nak ceritakan malam semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Ini memang bohong. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan, dia menjelaskan kepada kita, bila seorang itu benar-benar dapat berjumpa Rasulullah secara yaqadah, tak boleh nak diwar-warkan dalam khutbah. Salah besar.
Ini ada setengah orang jumpa Rasulullah, bukan cara khutbah, dia kumpulkan ramai-ramai, dia bercerita. Ini memang bohong lah. Ya. Pasal apa? Cerita. Sebab itu, Imam Syaiuti kata, benar berlakunya yaqadah itu, harus berlakunya yaqadah itu pada seseorang yang dipilih oleh Allah. Tetapi yang menjadi masalah besar ialah bila seseorang itu mendakwa. Apa makna mendakwa? Kita ramai-ramai. Macam saya kumpulkan jemaah semua. Panggil semua penuh di surau ni, ni khas ni. Ini ada berita yang menggemparkan. Malam semalam saya jumpa Rasulullah secara jaga dalam bilik. Ini memang bohong. Jadi Imam Syafi'i kata, walaupun harus, yang menimbulkan masalah besar ialah dakwa-dakwi seseorang. Sebab itulah berita-berita yang kita tengok dekat YouTube itu jadi masalah. Jadi fitnah. Rasulullah datang. Tengah selawat-selawat, itu Rasulullah datang. Ini tidak boleh. Kecuali Tapi bagaimana hari itu ada selawat di sana, dia kata Rasulullah datang. Hari ini selawat sini, Rasulullah datang. 5 hari dibuat 5 tempat selawat, Rasulullah datang. Ini tak boleh. Ini jadi fitnah. Ini amaran daripada Imam Syuuti. Yang jadi masalah, menimbulkan masalah dalam masyarakat Islam, ialah dakwa-dakwa. Apa makna dakwah? Mengaku-ngaku. Ya. Sekali pun betul tak boleh. Jadi fitnah. Jadi tak boleh. Ya. Jadi orang yang benar-benar dapat bertemu Rasulullah secara qadah, dia tak akan cerita sampai dia mati. Itu betul. Macam mana orang boleh tahu? Dia tercerita. Misalnya, dia cerita pada anak dia ke, pada isteri dia ke, tak sengaja. Cakap-cakap, tercakap. Dia pun rasa kesal. Tapi dah tercerita. Dia rasa ini dah kehendak Allah lah. Setelah dia meninggal dunia, atau beberapa tahun kemudian, baru berita itu tersebar. Lalu Allah catatkan. Tetapi ada juga ulama tasawuf, bila ditanya, Tuan pernah tak tengok Rasulullah? Apa jawab dia? Aku kalau sedetik saja tak nampak Rasulullah, aku rasa kafir. Macam mana tu? Ini cakap-cakap yang macam ini cakap-cakap yang mutasyabih. Itu ada tafsirannya. Bukanlah dia 24 jam nampak Rasulullah saja. Ya? Karena apa? Mungkin perasaan kasih sayang pada Rasulullah itu terasa. Terasa bersama Rasulullah. Jadi sebab itu kalau dia rasa, kalau sesaat saja dalam sedar ni, dia hilang perasaan kasih pada Rasulullah, dia rasa dia jadi kafir. Mungkin maksudnya begitu. Ya? Jadi jangan ditafsirkan, si fulan itu bohong lah. Dia sentiasa nampak Rasulullah. Kalau tak nampak Rasulullah sesaat dia akan jadi kafir. Itu kata-kata yang khusus ya. Orang-orang yang khusus saja yang faham. Macam kita ni tentulah. Kita maknakan dari segi bahasa. Dia itu hebat lah. Sepanjang masa nampak Rasulullah. Bukan macam tu. Ya? Bukan macam tu. Ya? Sayyidina Abu Bakar pun dalam hidupnya pun dia rasa takut. Dia rasa Rasulullah bersama dia. Sampai dia masuk bilik air pun Rasulullah ikut. Dia ngadulah pada Rasulullah. Kata Rasulullah tak apa. Itu kerana apa? Perasaan kasih sayang dia. Maksud nampak di situ bukan nampak yaqadah tu lah. Bukan nampak yaqadah. Dia rasa. Seolah-olah. Itu kita tak faham. Ya? Seolah-olah. Kemudian
sesudah kita tahu apa yang ditegaskan oleh Imam Syuti, walaupun yaqadha itu harus berlaku, tapi yang menimbulkan masalah ialah dakwaan. Betul lah apa yang berlaku di negara kita, di mana-mana dakwaan. Bukan saja nampak Rasulullah, tapi nampak tokoh-tokoh lain. Termasuklah nampak Imam Mahdi. Termasuklah nampak apa itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Nampak Nabi Allah Khidir. Bukan setakat nampak, tetapi mereka ini mendakwa Rasulullah datang setiap hari jadi guru agama dia. Dia dulu jahat, bertukar jadi baik. Karena yang mengajar agama dia Rasulullah. Setiap hari dia datang. Ada? Ya. Dan apa yang Rasulullah ajar itu ditulis. Setiap hari dia tulis. Merubah sifat jahat dia itu. Jadi ketua gangster, jadi seorang alim. Tepat masa itu, perubahan itu, masa dia umur 40 tahun. Dia rasa macam Rasulullah. Rasulullah 40 tahun dilantik jadi Nabi dan Rasul. Dia umur 40 tahun, Allah ubahkan. Jahat dia jadi baik. Didatangkan guru, Rasulullah sendiri. Ini memang tipu lah. Ini memang tipu daya syaitan. Lebih-lebih lagi yang diajar oleh Rasulullah ni salah. Kalau membetuli pun salah. Kalau yang diajar tu betul ajaran Rasulullah pun salah, apatah lagi memang yang diajar tu tak betul. Antara yang tak betul apa? Rasulullah mengajar. Kalau takbiratul ihram tu Allahu Akbar, tak boleh disebut Allahu Akbar. Taklah sebut Allah Akbar saja. Siapa sebut Allahu Akbar, semuanya tak sah. Ini adakah ya Rasulullah? Ini iblis lah. Tapi ramai juga yang mengikut, percaya. Dia ini ditemui Rasulullah. Rasulullah datang setiap hari. Di mana pula? Di Singapura. Rasulullah tahu pula Singapura. Ada seorang rakan saya, dia mendakwa, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika dia berzikir di tepi hutan. 2 tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani selalu datang mengajar macam-macam ilmu. Sehingga tarekat yang diikuti itu dulu sama dengan saya, tarekat Ahmadiyah ditukar kepada tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Bila saya tanya kenapa ditambah Qadiriyah? Sebab guru dia sebenar Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani datang menemui dia, mengajar dia. Jadi ini yang datang mengajar ni bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan Rasulullah, tapi ini adalah iblis, syaitan. Kejadian seperti ini berlaku dalam agama-agama lain. Tapi tak eloklah saya nak sebut. Agama-agama lain berlaku macam ni. Jadi kita dalam Islam, walaupun ada konsep yaqadhah ni benar, tapi naklah ingat itu termasuk dalam bab karamah. Bila bab karamah berlaku hanya dikehendaki oleh Allah, maka berlakunya sangat jarang. Berlakunya sangat jarang. Apa makna sangat jarang? Mungkin sekali saja seumur hidup kita. Lalu apa tafsirannya? Kalau seseorang itu bertemu Rasulullah berkali-kali, ada babak yang pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat, babak kelima, babak keenam, babak ketujuh, sampai berpuluh kali. Ini memang bukan karamah. Ini adalah mainan syaitan.
Sebab apa? Kita pegang karamah datang daripada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, karamah itu datang daripada Allah, datang mendadak. Sekali. Satu jenis karamah sekali. Temu Rasulullah itu karamah sekali. Kalau Allah nak kurniakan lain, mungkin bertemu Nabi lain. Ini ada babak pertama sampai berbelas. Babak pertama, katalah dia jumpa Rasulullah di tepi laut. Babak kedua, Rasulullah masuk masjid. Dia masuk masjid itu, rupanya Rasulullah jadi imam sembahyang. Dia pun jadi makmum. Babak kedua. Babak ketiga, babak keempat. Bersambung-sambung. Ini bukan karamah. Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan pandang saya. Karamah itu datang daripada Allah secara mendadak, tidak berulang. Syekh Abdul Qadir Jilani seperti Nabi dikurniakan mukjizat. Satu mukjizat sekali saja. Mukjizat keluar air daripada celah jari Rasulullah sekali. Apa-apa mukjizat dikurniakan Allah sekali. Untuk memelihara keaslian mukjizat. Begitu juga karamah. Ini bukan pandangan saya, pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau karamah dia bukan menjadi kebolehan seorang. Bukan menjadi kebolehan seseorang. Ini ada orang mendakwa dia boleh bertemu Rasulullah bila-bila dia mustahak. Misalnya, bila si murid bertanya satu masalah, dia tak boleh jawab, dia pun minta tangguh. Awak duduk sebentar ya, saya nak tanya Rasulullah, dia masuk bilik. Dia masuk biliknya, lebih kurang berapa minit, dia pun keluar. Jumpa murid yang bertanya tadi. Saya baru tanya Rasulullah. Rasulullah bagi jawapan tadi. Masalah awak ni begini. Awak boleh buat. Ini Rasulullah bukan saya jawab. Ini lagi bohong. Ini pembohong besar. Pasal apa? Boleh diprogramkan jumpa Rasulullah. Tak bilik dia pula tu. Dia tinggalkan murid dekat dewan macam ini, dia boleh masuk bilik. Macam saya lah, kejap ya saya nak tanya Rasulullah. Rasulullah ada bilik tu. Ini ada setakat macam tu. Kita bertemu. Tapi jabatan-jabatan agama pun memang dah tahu antara tokoh-tokoh yang buat macam ni. Di Malaysia ni. Jadi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jumpa Rasulullah ni, karamah itu tak boleh diprogramkan. Bila boleh diprogramkan, itu bukan. Apa di antara program tadilah. Saya nak bertemu Rasulullah dalam bilik. Lepas tu keluar, Rasulullah dah bagi jawapan. Ini program. Satu lagi, tafsiran program ni, begini, kita beramallah dengan ayat-ayat ini, nanti kita boleh jumpa Rasulullah. Kita pun beramallah ayat-ayat ini. Dah cukup bilangan bacaannya, dah cukup harinya, puasanya, kita pun nampak Rasulullah. Ini makna diprogramkan. Itu bukan. Karena karamah tak boleh diprogramkan. Sebagai contoh ya, ketika saya mengajar sebuah masjid di Petaling Jaya, lepas main isyak, seorang jemaah jumpa saya. Ustaz, saya nak tanyalah pengalaman saya ni. Saya sebenarnya tengah belajar dengan seorang guru. Siapa guru awak? Dia kawan saya juga dulu, sama-sama tentera. Dia ni ada keistimewaan lah Ustaz. Dia pilih ayat-ayat Quran tertentu, dibaca sekian-sekian, puasa sekian-sekian, nanti boleh nampak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Saya ikut.
Dan saya hafal ayat-ayat tertentu, saya dah nampak Nabi Musa bela kambing dekat padang pasir. Saya dah nampak Siti Maryam. Betul tak Ustaz ni? Kata saya, tak betul lah, itu syaitan lah. Macam mana Ustaz? Ini ayat Quran. Syaitan tu susah ke nak guna ayat Quran? Dia hafal Quran, awak tak hafal. Habis macam mana Ustaz? Awak tinggalkan lah. Ini memang syaitan. Pasal apa? Boleh diprogramkan. Baca ayat ni sekian-sekian, boleh jumpa Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Nabi siapa saja boleh jumpa. Dia kata dah, dia dakwa, dia dah nampak Siti Maryam, dia nampak Nabi Musa bela kambing. Antara yang dia cerita lah. Nanti merepek lah jumpa Nabi Muhammad. Ini makna diprogramkan. Kalau diprogramkan, nampak Rasulullah ini memang amalan syaitan. Ini bukan karomah. Jadi karomah tidak boleh programkan sama sekali. Karena karomah itu berlaku dengan kehendak Allah. Rasulullah menasihatkan kedua-dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Khandalah. Kenapa? Karena Abu Bakar ni satu ketika bersama Rasulullah, tiba-tiba dia nampak surga neraka. Khandalah gitu juga, nampak surga neraka. Tapi masing-masing tak bercerita. Bila balik ke rumah, dalam beberapa hari, Abu Bakar cuba nak tengok balik surga neraka. Tak boleh nampak. Khandalah nak cuba tengok balik, tak nampak. Cuba banyak hari, Khandalah rasa agaknya iman aku ni dah merosot. Aku ni dah jadi munafik, maka aku tak nampak lagi surga dan neraka macam hari itu. Sayyidina Abu Bakar pun dilanda oleh perasaan macam itu. Agaknya aku ni iman aku dah hancur. Sebab itu aku tak nampak lagi surga neraka. Jadi kedua-duanya jumpa Rasulullah. Rasulullah nasihat panjang lebar. Tapi yang saya nak terangkan di sini, hujung nasihat Rasulullah. Dua kalimah yang Rasulullah sebut. Ya Abu Bakrin wa ya Khandalah, as-sa'ata as-sa'ata. Wahai Abu Bakar, wahai Khandalah, pengalaman kau nampak surga neraka ni hanya berlaku pada masa yang Allah kehendaki saja. Sebab itu awak cuba lagi tak nampak. Itu kehendak awak, bukan kehendak Allah. Ini karamah ya. Jadi begitulah. Kalau yaqadah ni boleh diprogramkan, malahan dibuat majlis yaqadah. Ini memang bohong. Memang salah besar. Ya, kan ada di Malaysia ni majlis yaqadah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya lah saya kumpulkan tuan-tuan semua. Tengah hari ni, lepas jemaat, kita buat majlis yaqadah. Yang berlaku di Malaysia ni, majlis yaqadah macam mana? Zikir. La ilaha illallah. Sama, zikir. Dah zikir setengah jam ke berapa minit, berhenti. Saya pun bercakap. Alhamdulillah, kita berzikir. Ini nampaknya Allah terima. Saya nampaklah apa yang Allah nampakkan. Dia ni bertobat sudah diterima oleh Allah. Dia ni tobatnya tak diterima oleh Allah. Dia banyak dosa lagi. Niat dia lagi tak betul. Awak ni bagus. Hati awak bersih. Ini masih yaqadah yang berlaku. Yang dilakukan oleh setengah orang di Malaysia yang saya dapat maklumat daripada mereka yang ikut majlis yaqadah. Alhamdulillah majlis yaqadah kita ni tadi dihadiri oleh beberapa orang Nabi dan Rasul, sahabat-sahabat pun ada. Kamu memang tak nampak, saya nampak. Ini memang bohong. Ya. Siapa yang buat macam ni? Inilah sufaha. Orang-orang yang jahil. Ya. Orang-orang yang memang tak ada asas agama. Tapi yang mendengar pun sama juga. Orang tak tahu
yang tak ada asas agama. Tapi ada juga baiknya antara mereka ni terfikir juga, betul ke ni? Jumpa saya. Kata saya, ini bohong. Awak wajib tinggalkan orang ni. Kerja-kerja seperti ini masih ada. Apa lagi ya yang saya patut terangkan dengan Yaqadah ni? Jadi tuan, contohnya bila pendapat Imam Ghazali dan Imam Sayuti itu, orang yang beryaqadah ni pada hakikatnya apa syarat-syarat tuan yang katakan orang ni mampu beryaqadah? Apa syarat-syarat orang tu? Kedua-duanya tidak menetapkan syarat, tetapi Imam Ghazali kata kalau dipandang daripada kodrat iradah Allah, orang yang jahat takkanlah dapat. Dan kalau orang-orang jahat, kalau dapat kita tahulah itu bohong. Oh, awal-awal lagi. Sebab Imam Ghazali gitu. Di antara tentunya kalau kita fikir orang yang rajin beribadat, berzikir, baca Quran, bertaubat, bersedekah, ialah orang-orang sufi. Kan sentiasa bersih. Inilah dinamakan mujahadah. Mujahadah yang khas. Seperti yang Imam Ghazali sebut ni. Kalau kita nak dapat makrifah mesti melakukan mujahadah yang khas. Kata beliau, fama'rifatullahi wa sifati wa af'ali la tuhsal bi ilmil kalam bal yakadu al kalamu mani'an laha wa khijaban anha wa amma khusuluha bil mujahadah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ghazali kata ma'rifatullah, ma'rifat sifat-sifat dan af'allah itu tak boleh dicapai dengan usaha mempelajari ilmu tauhid terus menerus. Malahan usaha mempelajari ilmu tauhid terus menerus itu akan jadi hijab. Tapi untuk mendapatkan makrifat itu melakukan mujahadah yang khusus. Mujahadah inilah yang menjadikan zahir batin orang tersebut jadi bersih, jadi bersih, jadi bersih, jadi bersih. Kalau dah sampai satu tahap bersih betul, Allah kurniakan kepada dia makrifatullah, tingkatkan ilmu itu kepada makrifat. Jadi tidaklah mustahil orang ini juga akan dikurniakan Allah kalau Allah mahu melihat Rasulullah. Jadi maksud Imam Ghazali kalau orang yang jahat tak dapatlah. Tak dapat. Ini mengaku yaqadah ni siapa dia? Jadi kalau orang alim benar, orang yang betul-betul ilmunya betul, pegangannya betul, kalau benar-benar dia bertemu Rasulullah secara jaga, sama ada misal seperti pandangan Imam Ghazali ataupun tubuh badan Rasulullah sebenar seperti pandangan Imam Syauti, itu hanya berlaku pada orang-orang yang tertentu saja dan jarang. Apa yang menjadi masalah sekarang kan kerana orang cerita. Kerana orang cerita. Cerita pula penuh emosi. Memanglah jadi masalah yang hebat. Jadi saya fikir apa yang saya terangkan ini dapatlah membantu sedikit sebanyak mencerahkan masalah yaqadah yang timbul sekarang ini. Ini tuan, saya ada sikit lagi nak penjelasan tuan. Contohnya ada dua perkara yang saya nak ajukan. Pertama, dakwaan dalam majlis selawat Rasulullah hadir, ataupun yang sekarang ni ada dakwaan di mana bila dia buat majlis maulud kat rumah dia, Rasulullah hadir. Dengan cara dia kata Rasulullah hadir tu dengan cara nak confirm yang Rasulullah tu hadir, dia letak tepung, dan bila dia tutup lampu, bila lepas majlis buka lampu, nampak tapak kaki, bila cium wangi, tu Rasulullah lah tu hadir. Itu dakwaan dan orang yang mendakwa tu, didakwa orang yang berkata tu syekh besar dan dianggap sebagai kutub ataupun dianggap sebagai wali-wali besar.
Itu macam mana tak? Yaqadah yang berbentuk tu. Itulah kalau kita pegang anangan Imam Syuuti tadi, dia kata yang jadi masalah dakwaan. Itulah dakwaan. Ya, ya. Sepatutnya kalau betul berlaku, dia sembunyikan. Bukan mengajak orang ramai supaya percaya benda ini berlaku. Dengan ditabur tepung. Lepas tu tepung tu seolah-olah macam dipijak oleh Rasulullah. Bau wang ni pula. Syaitan susah ke nak letakkan bau wang ni? Ha? Syaitan susah ke nak tabur minyak wangi di situ? Oh. Jadi macam mana pun kalau kita pegang pandangan Imam Syuuti, kita selamat. Yang jadi masalah dakwaan. Eloklah selawat Nabi ni elok. Kalau mungkin kalau dia rasa seorang tu yang berselawat Nabi, dia rasa kasih sayang pada Rasulullah sampai sayu hati betul-betul, ya, penuh kasih sayang, tidak mustahil dia terasa macam Rasulullah datang, macam Rasulullah hadir. Tapi perasaan itu tak boleh nak diluahkan pada orang ramai. Sehingga gambaran itu menyebutkan tadi Rasulullah datang, kamu tak nampak, saya saja nampak. Itu tak boleh. Ya? Memang kita pun berlaku, kita selawat Nabi ramai-ramai, kita rasa. Kita rasa kehadiran Rasulullah, rasa saja. Nampak tak ada. Kita rasa betul. Malahan ketika kita solat, ketika kita solat, kita baca tahiyat, kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita hayati sepenuh zahir dan batin, kalau kita hayati sepenuhnya zahir dan batin kita kepada apa yang kita baca, Assalamualaikum, salam kepada engkau ya Rasulullah. Ka itu adalah ganti nama orang kedua. Nabi itu di depan kita seolah-olah. Ayuhan Nabiyu, baris depan tu menunjukkan Nabi macam di depan kita. Kalau kita penuh khusyuk, ya, duduk dalam muraqabah ma'iyah, memanglah kita terasa Rasulullah itu macam hampir dengan kita, dekat dengan kita, ada di depan kita. Dalam setengah buku fiqh pun disebutkan ketika itu disunatkan kita merasa-rasa Rasulullah ada di depan kita. Merasa-rasa. Jadi kalau setakat merasa-rasa dan terasa, itu bagus. Tapi yang tak bagus diceritakan. Awak nak tahu tak tadi, saya ketika solat tadi, saya sebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah ada duduk depan saya. Ini jadi masalah. Betul lah kata Imam Syuuti. Yang jadi masalah bila dicerita. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah nampaknya. Nampak Allah. Lepas solat kita cerita kawan. Alhamdulillah saya sembahyang zuhur hari ini, hari Jumaat. Bukan hari Jumaat. Saya sembahyang Jumaat hari ini di masjid. Allah kurniakan saya. Ketika saya baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ketika saya dalam solat itu, saya macam nampak Allah. Seperti hadis Nabi. Huru-hara tak orang? Huru-hara lah. Rasulullah cakap seolah-olah nampak Allah. Saya dari pengalaman seolah-olah nampak Allah. Kan benda tu pengalaman, tak boleh dicerita. Cerita jadi masalah. Tentu kawan macam mana ya ketika awak seolah-olah nampak Allah. Mungkin si bodoh ni cakap Allah tu rupanya macam cahaya lah.
Oh betul lah kalau gitu Allah nurus samawati wal Allah itu cahaya langit dan bumi. Oh, habislah. Jadi semua jahil. Jadi walaupun Nabi cakap ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau kita diberi pengalaman pun kita tak ada cerita. Karena kita tak tahu apa makna seolah-olah melihat. Itu merasa wujudnya Allah saja. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf al-umur az-zawqiyah ni tak boleh dicerita, berdosa. Perkara zauqi ini tak boleh dicerita. Kita berdosa. Sebab apa? Boleh menyebabkan salah faham orang mendengarnya. Apalagi kalau kita war-warkan. Jadi melihat Rasulullah secara jaga ni adalah karamah, kurniaan daripada Allah yang mesti dirahsiakan. Tak boleh diwar-war dosa. Senang saya macam mana boleh dosa? Dia bangga. Dosa tak? Dia rasa ada kelebihan. Jemaah kita ni 1,000 orang, dia seorang ni nampak Rasulullah. Bangga tak? Bangga. Susah. Minta ni tuan, satu lagi berjumpa tadi tentang Rasulullah. Imam Ghazali dan Imam Sayuti dah bagi garis panduan. Macam mana berjumpa wali-wali yang didakwa tu tuan, wali-wali ataupun Nabi Khidir ataupun Imam Mahdi tu, macam mana tu pula? Itu sama saja. Sama saja sebab Imam Ghazali pun mengaitkan bukan saja Nabi Muhammad, mana-mana tokoh dalam Islam ni harus. Tetapi itulah bagi orang tertentu dan mesti dirahsiakan. Dan untuk mengenali tapi kalau tokoh-tokoh lain ni pun memang kebanyakannya itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan ni. Macam yang saya ceritakan tadi lah, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, malahan masa saya belajar di UM dulu, di sebuah kampung di Kuala Lumpur tu, ada satu grup, satu grup yang belajar agama. Guru agamanya itu orang biasa, masing-masing duduk itu bila bertafakur, berzikir dalam hati, pemimpin ini terus bercakap, sedia wahyu nak datang. Lepas wahyu nak datang tu dia cakap lah, cakap dia semua wahyu. Bila kita tanya, wahyu kan dah tak ada, Rasulullah dah meninggal. Ini bukan wahyu nubuah, bukan wahyu risalah, ini wahyu apa diistilahkannya, ini wahyu nasihat, bukan wahyu risalah. Itu wahyu kenabian, kerasulan itu dah tak ada. Ini jenis hidayat saja. Tapi sebenarnya yang didakwa daripada Allah tu syaitan saja. Ada juga yang mengaku, dia kata nak memula tu semua senyap, Syekh Abdul Qadir nak datang, dia pun bersarah lah. Ni yang sarah ni Syekh Abdul Qadir Jalani, bukan dia. Tak boleh cakap Melayu lah. Dia cakap Melayu lah. Itu semua saya temui. Itulah kesimpulannya, memang syaitan itu memasang perangkap, menerusi perangkap-perangkap agama. Perangkap-perangkap agama ni lah kita sangat takut. Antara perangkap itu tadi lah, perangkap Yaqadah. Sampai mati tak sedar. Kita sedarkan, kita cuba tarbiyah pun tak boleh. Betul, saya pernah menemui orang-orang macam ni. Yang datang tu kan syaitan. Betul Ustaz, yang datang tu mungkin syaitan, tapi kami yakin itu bukan syaitan, itu Imam Mahdi. Tetap macam tu Imam Mahdi.
Kata saya, macam mana Imam Mahdi tahu alamat awak di sini? Imam Mahdi pun belum lahir lagi. Ini orang yang dah mati pula jadi Imam Mahdi. Balik. Kami dah kenal betul rupa Imam Mahdi ni. Ustaz tak pernah jumpa. Kami dah biasa bual selalu kat sini. Berbual dengan Imam Mahdi tak? Berbual dengan Imam Mahdi. Macam mana tuan-tuan? Kata saya, ini serupa dengan agama Kristian. Kalau kita, Syekh Abdul Qadir Jilani datang, hakikatnya iblis, sama aja. Alhamdulillah. Saya, kawan-kawan saya pun belajar tarekat ni dah puluh tahun dah. Ya. Bayang-bayang siapa pun tak nampak. Bayang-bayang sendiri pun tak nampak. Bayang-bayang kawan-kawan pun tak nampak. Ya. Bayang guru saya pun tak nampak. Walaupun ada wajib robito tu kan. Zikir macam mesti berrobito dengan robito guru. Robito guru dalam zikir pun tak nampak. Ini boleh nampak Syekh Abdul Qadir ni, boleh nampak apa ni Syekh Abdul Wahab Rakan, boleh nampak Syekh Bahaudin. Ini memang bohong lah ya. Ini yaqadah ya. Tapi yaqadah yang jadi akhirnya setengah-setengah jemaah orang bertekad ni, dia berzikir nak nampak syekh-syekh yang dah mati. Ini tak betul Kita cukup dengan rasa kasih sayang pada mereka dah cukup. Seperti Rasulullah. Cuba kita ingat bila Rasulullah SAW meninggal, ada tak sahabat yang yaqadah pada Rasulullah? Ada tak? Tak ada. Tak ada cerita. Saya tak jumpa. Saya cari-cari tak jumpa. Katalah Sayyidina Umar kata malam semalam saya yaqadah Rasulullah. Tak ada Padahal mereka menghadapi masalah yang besar dalam bidang agama, bidang politik. Sayyidina Osman sampai dibunuh. Tak ada seorang pun ngaku. Malam tadi saya jumpa Rasulullah. Rasulullah kata siapa bunuh Sayyidina Umar ni masuk neraka. Tak ada. Tak ada sahabat kata nanti dulu saya nak jumpa Rasulullah. Nanti apa kata Rasulullah kita ikutlah. Abu Bakar tak ada buat, semua sahabat tak ada buat. Ini kita orang Kendian pula jumpa Rasulullah, senang je masuk bilik. Jadi kemungkinan besar dia masuk bilik itu jumpa siapa? Kalau didakwa Rasulullah, itu iblis lah, syaitan. Jadi mudah-mudahan siapa terjebak dengan jebak syaitan ni, perangkap syaitan ni dapat sedar Kita biasa cukup lah. Sayang pada Rasulullah cukup. Selawat Nabi banyak-banyak. Tapi nanti bila kita selawat Nabi banyak-banyak, kita terbayang-bayang nampak Rasulullah. Dah kita cerita, aku selawat Nabi sekian juta nampak Rasulullah. Dah jadi fitnah. Kalau betul, diam saja. Diam saja. Kata guru saya, kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, jumpa tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, kita diam saja. Kita minta kebenarannya, kebaikannya. Mudah-mudahan ada kesan baiknya. Kesan baiknya apa? Tiba-tiba nanti Allah ubahkan. Kemalasan kita jadi rajin. Ilmu kita jahil, kita tak ada ilmu, Allah tambahkan ilmu. Itulah kesan-kesan itulah. Kalau kita cerita ni dapat musibah Tak ada baiknya. Jadi fitnah. Cuba kita singkap balik sejarah di Malaysia ni. Orang yang cerita yaqadah Rasulullah. Kita mulai daripada tahun 70 sampai sekarang tahun 2022. Berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun. Apa berlaku? Ada betul? Tak betul. Bukan saja mengaku yaqadah mengaku dapat apa? Dapat power direct daripada Rasulullah. Kerana selalu jumpa Rasulullah. Dapat power. Hebat Kalau dapat power dari Allah lagi bagus kan.
dia dapat power dari Rasulullah sebab selalu jumpa Rasulullah. Rasulullah menemui dia. Ini memang bohong lah ya. Jadi orang yang benar dalam Islam ni, dia tak cerita rahsia-rahsia tentang karamah ni, tak ada cerita ya. Imam Ghazali ada tak cerita saya dapat karamah ni? Ada tak? Ada sahabat temu? Tulisan Imam Ghazali ada? Tak ada. Saya tak pernah bertemu. Tapi Imam Ghazali cerita ilmu ada. Banyak ilmu yang diceritakan. Karamah-karamah dia yang dia dapat, dia tak cerita. Dia ada cerita juga, bila saya berzikir, beramal 40 hari, maka saya rasa Allah kurniakan ilmu yang sebelumnya saya tak ada. Itu adalah. Karena itu dia cerita ilmu ya, pengalaman. Allah ilhamkan ilmu tu. Saya fikir cukuplah ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dah dapat penjelasan yang sangat jelas berkaitan dengan yaqadzah dan beberapa pedoman dalam menentu sahihkan sesuatu kekaramatan tu sama ada benar atau salah. Yang sedikit Tuan Guru sentuh daripada pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi Tuan Guru tak sentuh secara menyeluruh mengenai 4 konsep asas tu. Cuma Tuan Guru sentuh sedikit. Mungkin dalam video akan datang kita akan huraikan secara jelas dan detail berkaitan dengan pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani, macam mana untuk mengenali atau menentu sahihkan satu-satu kekaramatan ataupun satu-satu kelebihan yang diterima oleh seorang. Jadi itu satu kuliah lain lah yang juga memakan masa. Jadi diharapkan semua pihak dapat menerima dan mengambil mana baiknya. Banyak perkara yang kekeliruan yang telah dijelaskan dan dapat berlapang dada, dan sekiranya ada beberapa persoalan ataupun sesuatu yang kurang jelas, mohon hubungi Tuan Guru untuk diberi penjelasan lagi. So terima kasih, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul